Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratihi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa likafatil muslimin ajma'in. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Imam, pegawai-pegawai dan ahli tangkuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dikasihi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah pertemukan kita pada malam ini. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil. Hadis yang ke-37 disebutkan dan diletakkan tajuk bilakah akan terjadi kehancuran, kebinasaan, bila keadaan masyarakat ataupun individu umat Islam ni akan berlakunya kebinasaan. Telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lama dah dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة قال أعرابي ها أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال أعرابي كيف إضاعتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
Rawahul Bukhari. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majlis menyampaikan pengajaran kepada sahabat-sahabat, lalu datang seorang Arab Badui lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tak minta izin apa pun, minta. Sepatutnya kita ni minta dulu dengan cara yang pelbagai lah. Kita ni contohlah angkat tangan dulu, minta maaf dulu, ni tak pakai tanya. Apa tu pertanyaan dia? Faqala mata sa'ah, bila kiamat? Cara orang kampung, bahasa kita orang kampung, orang Badui ni orang kampung, dia tak ada protokol. Yang dia nak ialah apa hasrat hati dia nak disampaikan. Kita ni ada protokol. Sebab kita mengaji protokol, orang kampung tak ada mengaji lah. Bahasa kasar kita ni redah aja, dia tahu kan. Kita pun ada juga di kalangan kita, dia redah gitu juga kan. Ngaji nampak macam reti sebab keluar tempat pengajian. Tak kira lah tempat pengajian ni rendah ke tinggi ke, tapi menerima pengajaran rendah juga kan. Pasal apa? Kepentingan diri. Bila tanya kepada Nabi bila kiamat, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis, Nabi terus mengajar kan sampai pengajaran. Di kalangan sahabat ni faqala ba'dhul qaum, ada di kalangan apa ni kita kata ahli-ahli yang duduk ada dalam majlis itu, macam kita lah, jemaah lah bahasa kita ni, sami'a ma qala, Nabi dengar apa yang ditanya. Fakariha ma qala, tapi Nabi tak suka dengan pertanyaan tu. Itu anggapan bila dengar Nabi tak layan. Macam kita lah, bila orang tanya buat tak layan, ada yang anggapan ataupun merasa nak buat satu penilaian ni, mungkin Nabi tak dengar, ataupun Nabi mungkin dengar ni tapi Nabi tak suka dengan soalan tu. Wa qala ba'dhum, ada di kalangan mereka ahli jemaah ni apa katanya, bal lam yasma', mungkin Nabi tak dengar langsung. Hak tadi ni kata Nabi dengar tapi Nabi tak suka apa yang soalan tu. Ataupun bahasa kita ni nak mencelah dalam majlis, tak layan, nak bagi selesai tu perkataan nak disampaikan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni hak orang yang kita nak cerita ni, kita nak cerita maklumat tu ada, tiba-tiba kena orang mencelah, maklumat hak kita nak sampai tu hilang. Kadang-kadang ni tadi aku nak buat apa tau. Jadi gitu. Maksudnya bila walaupun tadi Nabi dengar tapi Nabi tak suka, bukan tak suka pertanyaan tu, cara ditanya dalam waktu bercakap. Bahasa kita ni potong cakap tu, hak tu Nabi tak layan. Tapi yang hak apa ni, beberapa orang yang lain kata apa, Nabi mungkin tak dengar. Hatta idza qada hadithahu, mungkin Nabi tak dengar, sebab tu Nabi habiskan cakap dia. Qala, habis saja, Nabi habis apa ni, orang kata apa, mungkinlah habis majlis ataupun habis saja apa yang Nabi nak sebutkan pada peringkat nak waktu Nabi bercakap tu. Terus Nabi tanya, aina sa'il, mana orang tanya tadi? Orang tanya anis sa'ah, tentang kiamat. Qala, jadi bila Nabi tanya tu, hak jangan tanya dia angkat tangan. Ha, bahasa kita pun ha juga, ni pun ha. Kita ha, kedah ke bahasa apa tu? Bahasa kita no. Ha. Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, aku hai Rasulullah. Qala, lalu Nabi pun jawab. Nabi sebutkan, idza dhuyyatil amanatu, kamu tengoklah apa yang berlaku kepada amanah. Apa dia? Amanah itu tidak dilaksanakan. Amanah dibiar.
amanah betul-betul kita kata diberi amanah, dia tidak melakukannya. Fantaziri sa'ah, maka waktu tu tunggulah kiamat, kata Nabi. Ataupun kiamat makin hampir. Qala kaifa idha'atuha, macam mana orang tak peduli kepada amanah? Kalau benda tu dia dibagi amanah dekat dia, macam mana dia berlakunya tu? Qala, lalu Nabi sebut, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi, apabila sesuatu urusan itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Dia tak layak pun, tapi beri juga, mungkin atas sebab-sebab tentu yang kita baca dah lepas ada disebutkan kepada kita. Tak lagi saya sebutkan, ingat balik. Yang tu saya terjemah dalam bahasa yang boleh saya faham. Bahasa kita ni kadang-kadang sekali kita baca tu, kita boleh dapat satu gambaran. Apa dia? Tasawur. Gambaran tu, oh ini maksud yang nak dinyatakan oleh Nabi. Ataupun mungkin di sebalik itu ada dia punya maksud, itu gambaran. Bila tuan-tuan ataupun kita, saya sendiri, bila dengar orang cerita nak gambar, tapi dengan pelbagai gambaran, kadang-kadang dengar tu dia main negatif dengan nada yang disampaikan, kan? Kadang-kadang nada tu dia ada dia punya maksud yang boleh difahami oleh orang lain. Yang saya pernah cerita dekat tuan-tuan tu, tuan-tuan teringat cerita tentang babi, kan? Siapa pernah ingat lah, pasal nak cerita dulu, yang ada sebuah kereta nampak dia, kalau kita ni tepi ke tengah ni, yang kawan hak betul ni tengok, ai berhenti ni, nak jalan api tak berani, pasal apa? Takut lagi langgak, tunggu tengok. Hak kawan hak buat pergi tengah, sampai dekat dia berhenti, buka cermin, babi, tutup balik dalam api. Loh, dia ni jadi tanpa tak pasal-pasal maki aku, sebab kita faham babi itu adalah perkataan yang mencela, maki kita ni. Apa dia perkataan yang kita, yang maki kita ni? Babi, haram jadah, anak haram, pelak. Hak tu semua perkataan adalah makian. Hang sebutlah macam mana pun lembutkah sebutan, yang tu tanda mengeji, tanda nak menghina. Adapun bahasa kita ni nak maki kita, hak kau ni pun sama juga, buka-buka babi. Loh. Loh. Kalau kita sendiri dengar pun, apa salah aku? Terus sambil duk fikir tu, kan? Kau dengar, dia pula pergi berlanggar menatang apa? Keluar tengok tergolek, belah babi. Kawan tadi ni belah babi, rupanya dia nak habang tu babi depan tu, tapi cara habang tu babi, macam maki lah. Baru oh, nak habang tadi ada babi depan tu. Macam itulah juga kita nak menyampaikan sesuatu tu, nada kita itu menggambarkan apa yang ada tersirat dalam hati kita, kan? Macam yang sebut tu, cara ni ceritakan, kan? Kita terima tu ada negatif, ada yang positif, kan? Ada orang terima, contohlah, hak ni sebab contoh seseorang, dia bertugas, dia buat tugas tu, tiba-tiba dia tersilap sikit cara dia buat kerja tu. Bos panggil, ketua panggil ni, kebetulan ketua tu nak tegur, cara tegur tu sebenarnya elok aja, tapi mungkinlah ketua ni tadi ni dia dalam keadaan mungkin mai tadi adalah jam, tak mana nak cepat, tak boleh lambat, ataupun orang bahasa kita kata teremosi, kan? Kalau bahasa orang kampung lagilah teruk, kan? Tu malam tak dapat tu bahasa orang kampung. Marah ni bukan kesalahan tu, tak besar mana pun, marah, apa buat kerja macam ni, apa ni, siapa? Noh, ada orang mereport, hangat hati bahasa kita ni, report. Hak kawan kena marah, kan? Dia dengar dengan penuh positif, tak rasa bos marah teruk ke dia pun. Hak orang dengar, ish, teruknya bos marah ni, apa, kan? Hak orang dengar, hak orang terima ni lain, hak orang dengar lebih teruk lagi perasaan dia.
Habis keluar dari bilik bos, tutup pintu, bos dalam. Kawan mai telepakkan kawan mai. Ish, woi, awak teruk kami dengar apa keluar dia marah. Ish, terasa. Hak kawan hak tak buat salah ni terasa sebab kawan dia marah. Hak yang kawan marah, hak kena marah ni apa dia? Tak ada apa dia kata. Betul aku memang buat salah pun. Memang kerja dia, kerja bos kena marah. Aku buat salah. Allah, kawan ni relax ya. Tu kaedah kadang-kadang orang hak dengar lebih teruk lagi. Sebab tu kadang-kadang ada ketika kita punya pertimbangan at-tawazun. Pertimbangan kita itu kita letak pada tempat yang paling baik. Maksudnya apa? Ada ketika memberi manfaat kepada kita. Ada ketika dia akan merosakkan kita. Tu dalam kita menerima, batulah dia main. Kadang-kadang ada juga perkara yang dibawa, perkataan ataupun hal-hal yang dibawa. Tengok orang pula, hak yang main ni orang yang baik, orang soleh, dia cerita, boleh kita terima. Tapi kalau main orang yang fasik, disebut dalam Quran, idza ja'akum fasiqun, bila main kat kamu ni dia orang fasik. Orang jenis sembahyang pun celang-celut. Saya buat sembahyang lah. Buat sembahyang ni dosa-dosa lain tu terampun dengan perbuatan yang baik. Sembahyang ni tuan-tuan Allah, ya, cukup berat. Sembahyang celang-celut, sembahyang 5 waktu satu hari, kadang jadi ada 3 saja, kadang-kadang 1 saja. Waktu bila? Maghrib. Orang gelap lebay maghrib. Waktu lain tak sembahyang. Subuh dia kira bangkit pagi, kerja apa nak cari makan. Waktu maghrib barulah dia sembahyang. Sembahyang maghrib lah, Aisyah tak sembahyang. Hak tu paling teruk lah, kan? Sebab dia sembahyang tapi jangan tidur. Hak yang kata hak tadi ni tak ada nilai manusia beragama, kalau tak sembahyang langsung, hak tu tak ada nilai agama langsung. Orang yang tak sembahyang tak ada nilai agama dalam diri dia. Hak sembahyang tadi kira paling teruk lah, sembahyang 1 waktu. Hak 2 waktu, 3 waktu teruk, kira dia ada ranking dia. Jenis tu kalau mai cerita fatabayyanu, kan ada filter. Tapih dulu. Walaupun dia kata betul dia tu, tak apalah. Tapih dulu. Kan? Hak tu keadaan. Tapi ada ketika juga perkataan musuh kena ambil. Di antara pesan ulama apa dia? Kalau ada musuh dia korek benda hak kita, hak kita ni, dia cerita benda buruk kita, yang tu ambil pedoman. Sebab musuh ni dia akan cari benda yang itulah kelemahan, kesilapan kita, yang pada waktu itu kita ni belum membetulkan apa yang salah itu. Maknanya kalau kata apa ni ada musuh mai cerita dia ni lo teruk ni, kita perbetulkan apa yang dikatakan oleh musuh kita. Musuh lah, ada ketika memang digunakan perkataan musuh itu untuk memperbaiki kita punya diri kita, ataupun dalam masyarakat kita. Dengar orang kafir kata, contohlah orang yang tak beriman dengan Allah, orang yang bukan Islam, kira dengan bupak orang Melayu kata, contoh serupa kita ya, mayang pun tak, muhung orang kan, songlap duit. Kita nak betul benda tu. Sebab orang yang bukan Islam dia kata serupa kita ya. Dah depa buat jahat juga. Depa mau buat jahat pun tiba-tiba ni buat jahat serupa. Yang tu perkataan itu kena ambil untuk kita betulkan islahul ummah, betulkan masyarakat kita. Kan? Teguran tu, tu contohlah. Yang ni tak terasa apa bila dia tanya Nabi tak layan, tak ada. Bila Nabi tanya dia, siapa tanya tadi? Aku ya Rasulullah. Macam mana dia hilang? Idza wusidal amru, bila satu urusan itu diberikan kepada yang tidak layak. Artinya, saya baca yang apa yang disebutkan oleh tuan guru kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari
ketika Nabi SAW sedang berada dalam suatu majlis dan bercakap-cakap dengan orang yang hadir. Majlis kalau bersama dengan orang ramai macam ni lah. Contoh kata, mungkin kita boleh letakkan pada waktu itu Nabi sedang mengajak, Nabi sedang memberikan wasiat, kan, dalam majlis. Tiba-tiba datang seorang Arabi, yakni Arab Badui, orang kampung. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan terjadi hari kiamat? Tok guru kita orang Indonesia, dia guna kapan. Bahasa Kedah kapan ni bungkus mayat. Tapi hak ni kapan ni bila dalam bahasa Indonesia lah kan. Bahasa Indonesia ke bahasa Jawa saya tahu, tapi kita guna, orang Indonesia guna hak tu kapan lah. Kira bilakah akan terjadi hari kiamat. Nabi SAW terus sahaja bercakap dan tidak menjawab soalan yang diajukan kepadanya tadi. Satu lagi sifat Nabi. Sifat Nabi ni, kerja dia ialah masuk lagi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tu empat sifat Nabi ni: siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Tanyalah bila pun. Cuma sifat Nabi ni dia ada ketika memang Nabi alim. Allah sampaikan semua ilmu-ilmu berkaitan dengan kehidupan manusia, untuk membetulkan manusia, untuk menasihatkan manusia. Nabi ni adalah batang tubuh yang dihantar, dibangkitkan oleh Allah untuk memberikan maklumat ketuhanan berkaitan dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang acuan yang Allah jadikan untuk dijadikan kepada manusia ni, acuan itu mesti disampaikan. Cara nak mengadunkannya kepada manusia, Nabi tidak akan tolak satu soalan pun. Inilah sifat orang yang alim, faqih. Bila orang tanya dekat dia, dia akan jawab walaupun soalan itu diulang puluhan kali. Jawab, tanya. Dan Nabi tak pernah tinggal kot ada orang mai tanya, Nabi tak ada, melainkan atas perintah Allah jangan buat, baru dia Nabi tak buat. Hal ini semua Nabi sampaikan. Inilah juga apa yang kita nak ajak diri kita. Bila orang tanya, benda tu kita ada maklumat, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan. Cerita ada orang dia guna kaedah, tuan-tuan boleh baca apa yang telah saya jawab pada siri sekian. Tu dia tuan, nak cari kita. Kalau dia tulis tak apa, macam siri yang dibuat oleh Datuk Zul Kifli Al-Bakri, dia ada Bayalunin Nas. Kita boleh refer, rujuk apa sahaja kalau berkaitan dengan yang dia catatkan. Dia tulis semua, ribu masalah yang ditanya kepada dia. Hak tu boleh lah. Tapi kita ni nak suruh refer, dia nak cari kalau tak ada rakaman dan seumpamanya. Sebab tu yang saya guna almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani yang meninggal di China. Setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi dulu sebelum dia meninggal, ada dalam radio IKIM tu soal jawab agama. Kalau ni ada juga, tapi ustaz saya tak ingat ustaz apa, saya pun tak ada nak ikut. Dulu saya ikutlah Ustaz Fadli Yamani ni. Saya mengamati ada soalan-soalan yang diulang tu, dia tetap jawab. Walaupun contohlah tadi ni ada orang tanya dah, kemudian mungkin kawan tu yang tanya tak ikut, dia tanya soalan yang hampir sama, jawapan dia sama, tapi soalan tu berbeza, tapi dia punya jawapan dia sama, dia tetap jawab.
Ada anak murid dia tanya, ustaz, pasal apa yang ustaz jawab walaupun tadi dah tanya dah. Dia kata setiap yang ditanya berkaitan dengan urusan agama kita jawab walaupun tadi ataupun tak sah ni kita jawab dah soalan tu. Ada soalan mai pula tanya juga. Pasal apa? Mungkin pada waktu kita jawab tadi, orang yang bertanya selepas itu dia tak ada pada waktu tu ataupun dia memang tak tahu. Kalaulah ada hasrat nak tanya dengan tujuan nak, orang kata apa, nak menguji, yang tu serah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Syarat dia ada ilmu, ada pengetahuan betul lah. Kita ditegah juga, kita tak reti nak jawab juga. Kenapa? Nak jawab kata aku tak reti, merasa malu. Malu dalam urusan agama ni tak ada. Nak mengaku kata saya tak tahu. Sebab ada orang kata jadi ustaz apa tak reti, awak yang apa ingat reti semua. Ada orang jawab gitu juga. Jangan rasa malu jawab saya tak tahu. Bila memang tak tahu pun. Tapi ada orang melapik, boleh tak beri tangguh saya jawab kemudian nanti. Tu dia cari maklumat lah. Tu perangai saya lah. Kalau orang tanya tak tahu, tunggu saja, tunggu ada maklumat lain. Kita cari bahasa orang lah, mentor. Dulu kita guna tanya tok guru lah. Tanya tok guru, tanya guru apa dia masalah-masalah tu. Tanya dulu, lagi kita habaq pula, kan. Salah satu contoh yang saya duk cari, ada orang tanya dulu. Tanya apa dia beradik lah, telefon hantar WhatsApp nak tanya sikit, boleh tak orang yang dalam keadaan bulan haid nak baca Quran, bukan nak hafal Quran, dia nak peringat tak. Tanya dia pasal apa? Sebab nak lawan seorang anak murid kami mewakili sekolah, esok nak lawan hari ni mai bulan, duk target menang lah. Kalah lah kalau tak ada wakil kami. Boleh tak dia nak baca? Saya kata tu saya tak tahu, kena tanya tok guru, kan. Tuan-tuan balik dah tanya tok guru, boleh tak boleh? Sebab saya tak tahu. Saya bagi nombor telefon, tanya tok guru ni sendiri, bagi dia cerita. Kita kerja kita siap nombor telefon tok guru je. Jawab. Nabi ni juga dia akan jawab setiap apa yang ditanya kepada baginda. Tanya apa akan cerita. Tapi ada ketika dia tanya berkaitan dengan hal-hal perempuan, Rasulullah akan minta, kalau orang perempuan tanya lah, orang perempuan tanya urusan perempuan, tanya Aisyah radhiyallahu anha, tanya apa ni Ummul Mukminin, tanya. Sebab ada benda yang Nabi ni adalah manusia yang paling malu. Kata guru saya, aku nak cerita ke hampa, aku tak kerti nak malu. Hak cara jantan aku cerita, hak cara betina pun cerita. Itu tu guru saya lah. Cerita habis, kan? Nak tanya hal perempuan, hal lelaki cerita. Daripada atas rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, clear dia cerita. Kan? Tu guru kami lah. Kan? Tu guru yang sebut tu kebanyakan dah meninggal. Ada seorang dua yang lagi masih hidup. Tu pun dah umur dekat 80 lah. Maka sebahagian yang hadir berkata, baginda mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Itu anggapan yang sebut tadi. Ada bila tanya Nabi tak jawab, Nabi terus, ada orang kata yang ni Nabi tak senang, Nabi tak suka benda tu, fakariha. Sementara yang lain berkata pula, bahkan baginda tidak mendengar pertanyaan itu. Ada orang yang sahabat-sahabat lain kata Nabi tak dengar langsung tu apa yang ditanya. Sehinggalah apabila Nabi SAW selesai daripada percakapannya, baginda bersabda,
Di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi, maksudnya anggapan sahabat-sahabat yang hak kedua tu, yang kata Nabi tak dengar tu, tak betul. Sebab Nabi lepas cakap, Nabi tanya, mana dia orang tanya dia, mana Nabi dengar. Nabi ni pula di antara mukjizat ataupun khususiatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi ni dengar. Yang kedua, Nabi nampak walaupun duduk belakang. Duduk belakang, Nabi semayang jadi imam depan, apa sahaja sahabat yang duduk berlaku di belakang tu Nabi nampak. Kita ni duduk depan mata pun tak nampak. Lalu Arab Badui itu menyahut, ya, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu pula bertanya pula, apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Tuan-tuan, apabila disebut berkaitan dengan amanah, dalam hadis ni nak cerita kita di antara tanda-tanda hampirnya kiamat, hujungnya dunia, kehidupan dunia kita ni, Allah dah nak panggil semua dah. Allah nak tutup dah perjalanan hidup dunia ni apabila amanah ini hilang daripada diri manusia. Sebab amanah, sifat amanah adalah sifat yang dibentangkan kepada manusia. Semua orang akan dapat amanah ni. Setiap yang nama dia insan, manusia ni akan terima. Ada dalam diri kita ni yang dikatakan amanah tu. Setiap kita ada, kita akan dapat. Sebab yang Allah sebutkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah sebut, kami telah menawarkan ataupun bentangkan amanah ke atas langit-langit, bumi, bukit dan bukau. Tapi hak golongan yang disebutkan tadi, yang dikatakan langit, bumi, bukit, bukau ni, apa dia, gunung ganang ni, fa abaina ay yahmilnaha, tolak, tak mau. Maknanya bukan tolak, mereka tak boleh menerima amanah itu, tak sanggup. Tapi wa hamalahal insan, manusia ni terima. Mana setiap kita ni ada sifat amanah. Tetapi di akhir zaman, amanah ini akan ditarik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sifat amanah diangkat daripada diri manusia, walaupun pada peringkat awal nampak dia ni boleh diberikan amanah, kita yakin pada kehidupan kita, pemerhatian kita, orang ni boleh. Tetapi oleh kerana sifat amanah ni Allah angkat daripada diri manusia, orang yang kita boleh bagi amanah itu mengkhianati. Apa dia khianat? Dia tak buat lah, dia tak laksana. Sebab amanah ni, kalau kita nak sebut, kalau kita sebut amanah, amanah ni apa dia amanah ni? Amanah ni apa dia? Kita sebut amanah, amanah ni tak apa. Apa yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan. Apa yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan. Kalau orang minta untuk jaga, kena jaga. Kalau orang berikan ataupun diberi kepada kita ni untuk diberi kepada orang lain, kena bagi kepada orang lain, tak boleh simpan. Kita tengok dalam bentuk amanah ni yang kita terima dah. Yang pertama dalam bentuk kehormatan. Apa dia kita kehormatan? Maruah. Maruah yang ada dalam diri kita ni adalah satu amanah yang perlu kita jaga. Sekali orang percaya, orang akan percaya selama-lamanya.
Sekali orang tak percaya, sampai kiamat orang tak percaya. Itu maruah yang ada dalam diri kita. Itu yang kata amanah yang Allah berikan kepada kita tu. Sebab itulah apa-apa hal pun kena jaga kehormatan dan amanah ini. Sebab itulah dalam juga kalau kita hidup dalam berkeluarga pun sama kan. Maruah kita sebagai seorang bapa, maruah kita sebagai seorang ibu, sekali anak tak percaya, Allahu Akbar, walaupun diperintahkan oleh Allah, anak ni apa jadi pun kepada mak ayah dia, tetap kena meletakkan satu hormat yang tinggi. Itu diajak dengan alasan-alasan yang Allah berikan supaya manusia terima. Contoh pada kalau seorang bapa, seorang bapa, kehormatan dia tu perlu dijaga, perlu dihormati oleh anak-anak bos apa. Kalau tak ada bapa, hang tak akan wujud. Sebab keluarnya benih nak jadi batang tubuh kita ni keluar daripada sulbi bapa. Ni jantan orang lelaki ni, benih kita daripada sulbi, dia tulang belakang tu. Yang Allah sebut minat sulbi wat taraib, tulang belakang tu. Kalau bapa ni tak ada, hang tak akan wujud. Allah tak akan menyebabkan kamu itu wujud. Kita ni tak akan dapat melaksana melihat yang apa yang Allah ciptakan. Sebab itulah bapa ni apa dia? Kita ni tak tahulah tuan-tuan sedap tak sedap kita ni. Kita dengan bapa kita, anak-anak dengan kita. Kita ni berhutang dengan titik-titik peluh bapa kita. Pak kita bela kita tu, jaga kita tu, sampai kita macam lah lah, sampai kita nak mati dah ni, kita berhutang budi dengan bapa daripada peluh. Sebab dia buat kerja untuk kita. Itu kata guru saya lah, kita berhutang dengan bapa tu daripada peluh. Berhutang dengan mak, nyawa. Berhutang dengan mak, nyawa dan darah. Mak ni teruk 9 bulan 10 hari, duk nampak pun tak, tapi dia jaga, dia kendong, dia peluk, dia belai. Allahu Akbar. Tu mak lah kan. Lepas tu kita ni apa berlaku kat mak ayah, tetap bahasa kita ni tidak ada hak kita untuk mempertikaikan. Sebab itulah ada seorang ulama, yang tadi berkaitan dengan amanah yang kita nak laksana. Ada seorang ulama datang kepada dia, mai dekat dia seorang ni anak muda, mai jumpa dia, dia katanya, tuan guru, tuan syekh, aku nak tanya apa pandangan kamu, bagaimana cara aku nak buat apabila mak aku ni mai rumah kami, mak ayah aku ni mai rumah kami. Tu guru dia angkat muka. Rumah siapa? Dak, mak ayah ni mai rumah kami. Rumah siapa? Diulang tanya. Mak ayah kami mai rumah kami. 3 kali dia tanya. Kemudian pasal apa? Isteri aku ni tak senang. Mak ayah, mana mak ayah dia mai rumah, isteri tak senang. Pasal apa tak senang? Sebab mak ayah ni mai duk menyusahkan. Contohlah mai ni nak makan yang nu, nak kena sedia tempat duduk dekat depa rumah ada. Ayat tu. Tok guru ni dia dah dengar tak aku tanya tadi, aku tanya rumah siapa? Walaupun disebut hang kata rumah kami tu bukan rumah hang. Bahasa Kedah lah saya guna. Bukan rumah kamu.
Yang kamu buat, yang kamu bina, yang kamu buat, yang kamu apa yang kamu sekarang miliki itu hak mak dan ayah kamu. Dia heran pasal apa? Aku yang cari duit, aku yang apa ni buat keluar semua modal buat rumah bagi elok. Sebab keadaan adanya kamu tu, mak bapak kamu tu. Tu dia tuan-tuan, Allahu Akbar. Maknanya mak ayah kita mai rumah kita buat rumah kita yang kita buat tu. Rumah ni rumah mak ayah. Mak nak makan apa, mak nak buat apa, ambil lah semua. Tak ada hak kita nak menghalang. Tak ada hak kita ni berasa wah mak ni mai rumah kita. Hak nu dia capai, hak ni dia ambil. Tak ada hak kita. Sebab itu hak dia. Itu dia, tutup guru tu dia macam kefahaman dia. Apa jadi pun kepada mak ayah kita tidak ada hak. Sebab itulah ada seorang pada waktu zaman Nabi Musa alaihi salam, sebab zaman nabi-nabi dulu buat salah Allah direct bagi. Ada seorang ni mak bapak dia Allah tukar jadi babi. Tapi dia duk pondong, tak apalah zaman tu, hukum di zaman itu. Dia pondong, dia dukung, dia bagi mandi, dia jaga, dia jamu makan, dia buat macam mana yang mak dia buat kat dia. Ayah dia buat kat dia buat gitu. Sebab Nabi Musa tanya Allah. Sebab Nabi Musa ni kan kalimullah, boleh cakap direct dengannya, mubasyaratan direct dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, aku nak tahu boleh tak siapa jiran aku di syurga? Tu Nabi Musa tanya Allah. Allah kata, hampir di satu tempat ni Allah berikan tanda-tanda rumah tu ada orang sekian, itulah jiran dia. Dia pergi tengok jalan jauh tu, jalan jauh. Pergi tengok, loh, hak belah babi jadi jiran aku. Apa faedah, apa dia punya kelebihan dia? Rupanya waktu sampai Musa beri salam tu, rupanya budak ni kenal. Ya wahai Nabi Allah, tunggu Ustaz. Wak keluar babi jantan, pergi bagi mandi, jamu makan, dah elok orang dia bagi pakai elok, dia letak tempat tidur. Lagi wak keluar pula dalam bilik, wak keluar mai pula babi betina. Juga dia buat benda yang sama. Dia buat belai elok, sayang botak. Sepedia dia ni yang Allah berikan petanda dia ni jiran aku dalam syurga. Tapi tingkah laku bela babi. Dah selesai dah baru dia main duk, wahai Nabi Allah, aku minta maaf lah, aku tak layan kamu, aku tak pasal layan dulu mereka. Nabi Allah tanya, Nabi Musa tanya, wahai pemuda, sebenarnya aku ni, aku tanya Allah siapa jiran aku di syurga. Allah berikan nama kamu, kamu adalah jiran aku di syurga. Tapi aku tengok kamu bela binatang yang najis. Budak dia kata, wahai Nabi Allah, sebenarnya apa yang kamu tengok itu zahir dia adalah babi, tapi kerana perbuatan derhaka mereka kepada Allah, Allah jadikan mereka yang aku sebut ni adalah mak dan ayahku. Jadi babi sebab derhaka atas dosa yang berbuat, tetapi itu dosa mereka dengan Allah. Aku sebagai seorang anak tetap aku laksanakan tanggungjawab amanah aku sebagai seorang anak kepada mak ayah. Kalau kita ni tuan minta rumah pada peliharaan binatang, kita tak di zoo lah. Tapi tak, tu sikap amanah dalam bentuk penghormatan yang perlu kita jaga. Sebab itulah benda yang bahasa Kedah kata benda yang dalam kain suami isteri, apa tingkah laku perangai yang ada pada isteri dan suami, salah seorang daripada keduanya tak dibenarkan untuk menceritakan kepada orang lain. Kadang-kadang kita menyembang tentang orang lelaki, menyembang tentang isteri, bini aku tu. Kalau yang perempuan pula, lelaki aku tu cerita dah. Yang tu amanah. Kalau kita cakap juga berkaitan dengan kehormatan maruah, kita telah mengkhianati apa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perasan, tuan-tuan. Yang kedua berkaitan dengan harta. Itu amanah.
kita diberikan hak milik, dia ada cara nak menguruskan harta itu. Apa dia? Yang ni harta yang diberi pinjam, ini harta yang diberi sebagai hak agama. Contoh saya buat nak, kalau berkaitan dengan orang pinjam, kita pinjam barang orang, hantar balik benda yang kita pinjam, itu amanah. Bukan kita tak tahu apa mana aku tadi pembik rasanya, dia pembik rasanya, tu khianat. Apa harta lagi? Hak orang jangan kita ambil. Tu kata amanah harta. Jumpa kok jalan sekupang tak apa, jumpa 100 diam. Oh, rezeki ni Tuhan turun bagi, rezeki hang lah, bukan harta. Apa lagi dalam bentuk harta? Kalau kita milik harta sampai satu tempoh keadaan yang dinamakan haul ataupun nisab, kena bayar zakat. Zakat lah benda tu. Jangan berkira. Kita berkira, oh jenuh. Itu bahasa kita. Itu dalam bentuk harta. Banyak lagi lah yang berkaitan dengan harta. Itu ada amanah yang Allah berikan. Sekarang ni benda tu diangkat satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, itu juga amanah. Betul lah tuan-tuan, kadang-kadang orang faham mai sembahyang pada jemaah, mai sembahyang, pi sembahyang ataupun kita sembahyang waktu tu wajib. Ngaji wajib lah juga. Tapi waktu sembahyang ramai tak? Ramai. Waktu tentang khatam ngaji kurang. Kata tak? Kurang. Contohlah kan. Janganlah marah. Saya habaq benda yang kena habaq. Apa lagi di amanah? Rahsia. Jangan cerita ke orang kau habaq kahang. Tu dah khianat. Mai habaq ni rahsia ni. Loh, cerita. Sebab itulah tuan-tuan, bagaimana tembok benteng kubu Kota Melaka, contohlah Kota Melaka tak boleh ditembusi. Hamailah Portugis ke Belanda ke tak tembus. Tapi ada seorang dia berenang pergi, dia nak minta sesuatu jawatan, dia punya nak minta satu habuan dekat dia bocok. Tu nama khianat tu. Kalau apa ni Portugis nak masuk kok jalan ni, hak ni depa tak, memang jalan untuk kelemahan dia. Akhirnya jatuh. Akhirnya Kota Melaka adalah kota yang dalamnya umat Islam yang mengamalkan Islam dalam tu. Akhirnya tak ada sejarah, kita pun tak tahu sejarah Islam yang ada dalam Kota Melaka kerana pengkhianatan yang dibuat berkaitan dengan rahsia. Apa lagi amanah dia? Amanah lagi sudut badan, panca indera dan seumpamanya. Itu amanah-amanah yang perlu kita jaga, yang perlu kita laksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Tu tajuk amanah tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pula nanti apa yang lagi disebutkan berkaitan dengan amanah. Sebab tu yang Nabi sebut, apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, berkaitan dengan amanah yang diberikan. Tu tak cerita lagi, janji macam lain, buat macam lain. Tu cerita panjang tu, semua orang marah kita belakang. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kalau bahasa lawak tahun depan kita jumpa. Abang tahun depan tu lama lagi lah kan. Pada tahun depan tak berapa hari lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.